اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين ونجنا من القوم الساهرين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan pada kata mereka itu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap yang maujud itu isyarat kepada segala ta'aluk keduanya yang tiga. Baik, katanya, dan pada kata mereka itu dan pada kata mereka itu ulama usuluddin, ta'aluk keduanya, yakni kedua sifat sama dan sifat basar itu, keduanya kembali kepada sama dan basar dengan tiap-tiap dengan tiap-tiap yang maujud itu Allah itu maujud, isyarat kepada segala ta'aluk. Isyarat yakni menunjukkan. Isyarat ini menunjukkan kepada segala ta'aluk keduanya yang tiga. Apa dia? Yang pertama, tanjizi qadim. Segala ta'aluk, segala bahagian ta'aluknya yang tiga. Ta'aluk ni ada nama ta'aluk, tempat ta'aluk. Ta'aluk saja. Ta'aluk, nama ta'aluk, tempat ta'aluk. Ini bahagian ta'aluk. Bahagian ta'aluk ni ada tiga. Bahagian pada pihak bicara ilmu. Pada pihak bicara ilmu bagi memudahkan faham. Pada hakikatnya Allah jua yang tahu. Kepada segala ta'aluk keduanya yang tiga, ini yang tiga bahagian. Ta'aluknya ada tiga bahagian. Apa dia? Yang pertama tanjizi qadim, dan iaitu ta'aluk keduanya pada azal dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Iaitu Allah Ta'ala melihat, mendengar dan melihat pada azali kepada zatnya dan sifat-sifatnya. Itu maksud tanjizi qadim, tunai pada azali. Tanjizi qadim maknanya tunai pada azali. Tanjizi qadim maknanya tunai pada azali. Maksudnya apa dia? Sudah berlaku pada waktu azali. Maka apa ta'aluk sama' dan basar pada waktu azali? Iaitu Allah mendengar dan melihat kepada
dirinya dan sifat-sifatnya. Bila? Masa sebelum ada makhluk ni. Iaitu dikatakan juga pada waktu azali. Faham? Faham Ilman? Ha? Bagi faham. Ngaji bagi faham. Dulu saya ngaji tauhid ni susah nak faham. Dia susah nak faham tu saya tekan kamu semua ni bagi faham. Tak faham tanya. Banyak kali cerita ni. Jadi saya nak baca terus je. Dan keduanya ta'aluk suluhi qadim dan iaitu patut, yakni boleh ta'aluk keduanya, yakni berfungsi keduanya atau melakukan keduanya bagi maujud yang jaizun, yakni perkara yang maujud yang harus dahulu ni sebelum daripada wujudnya, daripada adanya. Yang jaiz ni ada berapa? Ya, yang jaiz ni ada dua. Apa maksud yang jaiz? Yang harus. Jadi yang harus ni ada dua perkara. Perkara yang harus ni ada dua perkara. Yang pertama yang ghalib, yang kedua yang nadir. Yang ghalib ni apa dah? Yang kebiasaan berlaku dan beradat. Contohnya sakit makan ubat sembuh. Lapar makan nasi kenyang. Dahaga minum air hilang dahaga. Itu yang ghalib. Yang nadir pada iaitu yang jarang berlaku dan menyalahi adat. Apa dia? Tak makan pun tapi tak lapar. Tak minum pun tapi tak dahaga. Tak berubat pun tapi tak pernah sakit. Sakit pun tak makan ubat, terus. Tu kata yang nadir. Nadir maknanya jarang berlaku. Itu yang harus. Maka ta'aluk Allah Ta'ala kepada perkara itu. Apa yang nadir? Contohnya Nabi Adam. Terjadi Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Nabi Isa, ya, lahir tanpa bapa. Ibu sahaja. Hawa, ayah sahaja, tak ada ibu. Nabi Ibrahim dibakar. Bukan nak kata hangus, tapi kesejukan dalam api. Nabi Yunus masuk perut ikan paus. Bukan lemas mati dalam tu dah. Hidup siap boleh berzikir lagi. Selama 40 hari, 40 malam. Itu kata yang benda yang harus, yang nadir. Yang jarang berlaku, yang menyalahi adat. Maka itu ta'aluk samak dan basar kepada perkara itu. Allah mendengar, lagi melihat kepada semua yang hak jaiz, sama ada yang ghalib ataupun yang nadir. Baik. Habis. Dan ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Iaitu tunai yang baharu. Tanjizi hadis, tunai yang baharu. Jadi soleh qadim tadi ni patut tapi belum berlaku. Pasal benda tu belum terjadi, tapi Allah boleh melihat, Allah boleh mendengarkan perkara itu, tapi belum lagi melihat, belum lagi mendengar sebab benda itu belum berlaku. Itu namanya suluhi qadim. Tapi haruslah kalau Tuhan nak dengar sejak azali lagi. Yang ketiga ni ta'aluk tanjizi hadis, iaitu bila berlaku perkara yang Allah takdirkan itu, maka Allah pun melihat dan mendengar. Dan iaitu
Ta'aluk keduanya akan sebagai ta'aluk tanjizi. Tunai yang baharu dengan maujud yang tersebut itu. Jadi dengan adanya segala yang harus ada itu. Bahwasanya sama Allah Ta'ala itu ta'aluk ia dengan sekalian maujud. Sama ada maujud itu qadim. Seperti zatnya Ta'ala. Dan sifatnya yang wujudiah. Atau baharu. Seperti zat dan segala sifat makhluk. Dan sifat sekalian makhluk. Dan sama ada suara atau tiada. Dan sama ada warna atau tiada. Maka sekalian itu dinamakan dia maujud. Maknanya ada. Yakni ditaluk oleh sama dan sekalian itu. Dengan sekalian itu. Yakni ditaluk oleh sama. Ini didengari oleh Allah Ta'ala. Dengan zatnya yang bersifat sama. Dengan sekalian itu Allah Ta'ala bukan hanya dengar kepada yang bersuara, bahkan yang tak bersuara warna pun dia dengar. Apa juga yang ada. Ya, bukan hanya yang berbunyi tapi tak berbunyi. Bukan hanya kepada yang berbunyi tetap berbunyi. Yang jamadat sekalipun seperti warna-warna pun Allah Ta'ala tu dengar. Rasa di lidah kita, pahit, masin, manis, kelak, tawau. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Kita mendengar kepada yang bunyi saja. Itu pun kadang-kadang tak dengar juga. Tak dengar kata. Tapi Allah Ta'ala bukan hanya kepada yang bunyi. Itu pendapat yang paling sahih. Yang muktamad. Ya. Bagi Imam Sanusi dan juga ya, yang dimuktamadkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis. Inilah kaul yang muktamad, iaitu Allah Ta'ala mendengar bukan hanya kepada suara, tapi juga kepada yang tak bersuara, kepada warna, kepada rasa, kepada deria sentuhan dan sebagainya. Iaitu mazhab kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik, ini pendapat yang muktamad. Dan kata setengah ulama' ni pendapat yang lemah, yang dhaif, yang tak kuat, yang tak masyhur. Bahwasanya sama itu ta'aluk ia dengan suara jua barang mana suara ada ia. Allah dengar pada suara saja, yang tak bersuara dia tak dengar. Maka hanyalah ini semata-mata suara lain, suara Tuhan tak dengar. Tetapi kau ini dhaif, tiada dapat dipegang akan dia. Titik di situ. Baik, di sini dia ada tulis maujud. Allah maujud, makhluk pun maujud. Apa maksud maujud? Maujud ni isim apa? Isim maf'ul. Maujudun isim maf'ul. Maksud maf'ul ni apa dia? Yang diadakan. Yang dibuat. Maf'ulun yang dibuat. Fa'ilun yang membuat. Isim fa'il, fa'ilun maknanya yang membuat. Isim maf'ul, maf'ulun maknanya yang dibuat. Maujudun, maf'ulun. Maujudun isim maf'ul maknanya yang diadakan lah. Kalau maujudun tu maknanya yang diadakan. Allah tu maujud. Maknanya Allah yang diadakan. Siapa yang mengadakan Allah Ta'ala? Siapa yang mengadakan Allah Ta'ala?
Maka wajiblah kita faham Allah itu maujud. Dikehendaki makna maujud pada kataan Allah itu maujud. Maujud bimaknal fa'il. Isim maf'ul bimaknal fa'il. Isim maf'ul dengan makna isim fa'il. Maknanya maujud dengan makna yang maha mengadakan. Maujud dengan makna yang maha mengadakan. Adapun makhluk ini dikatakan maujud juga. Benda harus ni pun dia kata maujud juga. Tu tengok atas kan. Makhluk ni maujud macam mana? Maujud makhluk ini dengan pengertian isim maf'ulun bih. Isim maf'ulun bih. Maknanya yang diadakan dengannya. Maknanya makhluk ini yang diadakan. Jadi kalau kita lihat Allah maujud, maknanya Allah yang maha mengadakan. Kalau kata makhluk maujud, ni makhluk itu yang diadakan. Ejaan serupa, tapi pengertian tu lain. Allah maujud, maujud dengan makna isim fa'il bimaknal fa'il. Isim maf'ul bimaknal fa'il. Isim maf'ul tapi maknanya fa'il. Tapi kalau selain Allah maujud, isim maf'ul dengan makna maf'ulun bih. Apa maksud maf'ulun bih? Yang dibuat dengannya. Makhluk ni yang dibuat oleh Allah. Tu faham tu. Baik, habis. Dan berkata hudhuda. Ada orang baca hudhudi. Iaitu pengarang kitab Syarqawi ala hudhudi. Ada orang baca hudhuda. Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, kitab Syarqawi ala hudhuda ni satu kitab tauhid dalam bahasa Arab. Kitab tauhid dalam bahasa Arab. Nanti bila-bila kita baca kitab ni. Habis kitab Jawi ni, kitab Jawi Muntabih. Tak Jawi pun tak faham. Kena cerita Arab. Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya yang nyata baginya. Apa maksud kata yang nyata baginya? Baca lagi sekali. Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, ni pengertian. Sifat basar pada hak Allah Ta'ala itu, pada diri Allah itu, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya. Satu sifat yang ada pada zat Allah. Makna satu sifat yang ada pada zat Allah. Yang nyata baginya, yakni yang jelas, yang terang, tidak tersembunyi. Pada baginya ni, bagi penglihatan Allah Ta'ala. Dengan zat yang bersifat basar tadi. Tiap-tiap yang maujud, segala yang ada. Titik. Apa yang ada tadi? Yang ada tadi ada dua jenis. Satu yang qadim, satu yang hadis. Yang qadim apa dia? Allah Ta'ala, zatnya dan sifat-sifatnya. Yang hadis apa dia? Segala makhluk. Maka segala makhluk tu yang maujudnya ada dua jenis pula. Yang ghalib dengan yang nadir.
Dan arti nyata itu terbukalah segala maujudat baginya. Terbuka, ini jelas, terang, tak tersembunyi suatu jua pun dari pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala. Yang dalam bahasa Arab disebut inkisyaf. Inkisyaf. Segala maujudat baginya dengan sebab basar dan dengan sebab basar titik. Dan murad dengan maujud itu umum seperti yang dahulu jua. Dan murad dan yang dikehendaki. Murad ni yang dikehendaki. Dengan maujud itu, dengan pengertian maujud itu, ada itu, umum. Jadi secara umum. Mana kata tak ketinggalan suatu jua pun, semua perkara itu mana kata umum. Seperti yang dahulu jua ni, seperti pada keterangan yang dahulu jua. Sama ada ia qadim seperti zatnya Ta'ala dan sifatnya, atau yang baharu seperti zat yang baharu dan segala sifatnya, sifat yang baharu ni makhluk yang jaiz ini. Dan sama ada suara atau tiada, sama ada angin atau tiada, maka sekalian itu dinamakan maujud, yakni ditakluk oleh basar. Dan bukan Allah Ta'ala itu melihat dengan biji mata. Bersalahan yang baru, kita makhluk ni lihat dengan biji mata. Maka melihat ia dengan biji mata. Ini makhluk ni melihat dengan biji mata. Dengan syarat hampir lagi berupa. Ini berbentuk. Kalau hampir tak berbentuk pun tak nampak juga. Macam angin, macam kentut. Dan tiada manik. Ini tidak ada tegahan. Tidak ada tegahan bagi menampakkan ia. Kalau ada tegahan, contohnya ada selaput mata ke, mata buta ke, tak nampak ia. Seperti kelam atau dinding yang menegahkan dia. Ini yang menegahkan daripada melihat. Dan takluk basar dengan sekalian yang tersebut itu tiada khilaf ulama. Maknanya takluk sama dan basar pada sekalian yang maujud itu. Tidak ada khilaf pada sekalian ulama. Bersalahan sama, maka bahawasanya padanya khilaf. Apa yang khilafnya? Khilaf makna bersalahan pendapat ulama. Maka menentu akan dia oleh setengah mereka itu dengan suara, ini suara sahaja. Tidak kepada warna ataupun seumpamanya yang jamadat. Seperti barang yang telah tersebut ia titik. Maknanya seluruh ulama tauhid berkata basar itu Allah melihat kepada segala yang ada, sama ada yang qadim ataupun yang baharu. Dan melihat itu sama ada yang berbentuk ataupun yang tak berbentuk. Melihat juga kepada yang bunyi ataupun yang tak bunyi. Bunyi itu Allah melihat. Kita melihat tak bunyi? Kita tak melihat bunyi, kita mendengar ya, tapi Allah melihat. Rasa Allah melihat, kata rasa. Rasa tu pun Allah Ta'ala melihat. Kita tak rasa, tak melihat. Kita rasa ya. Sama ada rasa lidah ataupun duria rahsia, sejuk, panas dan sebagainya. Allah melihat itu. Ayat itu tidak ada khilaf. Sama ni ada khilaf. Tengok ulama kata Allah mendengar pada bunyi saja. Yang tak bunyi Allah Ta'ala tak melihat. Tapi itu doa. Boleh faham kau?
Siapa tak faham kat dengan? Siapa tak faham kat dengan? Elman faham lah. Betul? Umat faham tak? Saya tanya tadi siapa tak faham kat dengan? Elman, sehari lepas kuliah abang kau mak. Tanya dia, aku tak faham apa ni tanya aku. Ha? Abang kau mak tau? Mak kalau Elman abang tetap tak faham, kita tanya orang lain bang. Mana nak faham ngelamun? Orang mengaji kepala ngelamun ya. Saya pun tak tahu lah. Ada beberapa orang saja yang betul masa ngaji dia tumpu. Hal lain tu pegang tangan dia lebih, pegang pen dia lebih. Kepala ngelamun. Orang mengaji kepala dengan mengelamun. Kepala tu dengar tumpu. Ha? Ha? Dia bila kita dengar, pendengaran dah hantar di otak. Otak hantar ke hati. Maka hati berpegang teguh dengan apa yang dia dengar. Dan apa yang dihantar oleh otak. Tapi bila telinga kita dengar, dia sampai ke otak, dia tak nak proses. Pasal apa? Pasal otak tu duduk mengelamun. Mikir jadi Ultraman, Batman, mikir nak kahwin. Umur baru 14 nak kahwin. Sebab tu dah ada tali hantar ke hati, sebab tu tak faham. Bukanlah otak tu lembab sangat dah. Pasal saja otak duduk mengelamun. Betul ya Umar? Apa yang hang mengelamun? Nak kahwin? So, nak jadi Superman? Itulah punca tak payah nak faham. Pasal otak suka mengelamun. Imajinasi tu terlalu merewang kata-kata. Nak jadi Superman lah, nak jadi Batman lah, nak jadi Popeye the Sailor Man lah. Itulah punca dia. Ha. Baik, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah sambung. Kemudian katanya bermula. Ma'ana ta'aluk keduanya itu. Ini yang tak faham bukan mak seorang ni. Kita test orang lain tengok. Maujudat pada pihak makhluk. Maujudat tu isim apa? Pada pihak makhluk. Dan isim apa? Pada pihak Allah. Kita tanya Syed dulu. Berterangkan Syed tengok. Yang kita faham. Baik. Maujudat pada pihak makhluk tu isim apa? Maujud tu. Ha? Apa? Ulumbi. Pada pihak Allah. Ha? Mafhum bimakna fa'il. Oh, dia faham dia. Hari ni dia terror ni. Dia faham ni. Banyak kali dah pun cerita kan. Tanya lagi satu. Perkara yang jaiz itu ada berapa jenis? Yang kita ngaji tadi. Perkara yang jaiz itu ada berapa jenis? Tadi yang kita ngaji tadi. Kita nak tanya siapa? Kita tanya Elman tengok. Dia kata dia faham. Kita tengok buku siapa? Ha.
Apa man? Ha? Dua. Apa dia? Hari ni dia pandai hari ni. Macam itulah saya nak. Ngaji tumpu. Jangan tumpul. Ngaji tumpu tak free kan. Pada benda-benda Batman, Ultraman semua tu. Baru dia boleh masuk. Betul tak? Dengar, hantar ke otak, otak hantar ke hati. Bu dia kukuh. Orang ngaji ni tak yang mutlaah lah. Orang ngaji tak yang mutlaah. Dengar, terus faham, terus ingat. Dengar di telinga, hantar ke otak, fahamkan, hantar ke hati, ingat. Kalau kita nak mutlaah, kita lain pula. Kita tak ngaji tu, kita nak mutlaah, nak sinonimkan pengertiannya dengan kitab yang kita ngaji. Contohnya apa? Contoh kita ngaji kita Aqidatun Najin. Nanti kita nak matlaah, kita murajaah kitab lain. Kita sinonimkan dengan kitab yang kita ngaji. Apa hurai di sini, apa hurai di sini. Itu yang menjadi banyak kitab. Kitabnya kata gitu, kitabnya kata gini, kitab tu kata gitu, baru dia luah ilmu. Tapi kalau hak ngaji tu pun tak faham, macam mana nak buka kitab lain? Itu nak kena lagi faham satu kitab kita ngaji dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.